Kalau jenayah dia nak kena laju. Jadi bila kita terima kes kena samun, besok kita dah kena nak cari orang tu siapa, tangkap dan sebagainya. Betul. Itu yang saya kata, memang tak ada rehat pun. And then masuk hari keempat kelima, kita nak kena on balik. Kes ni tak habis lagi ni. Ambil lagi. So you imagine, memang takkan habis. Kita di Sembang Edu Podcast untuk episod yang kedua bersama dengan tetamu yang sama lagi. Yes, betul. Tetamu kita hari ni Iaitu ASP Tuan ASP Rahmat Fitri. Besar, ASP besar. Dia kena nanti ada orang ingat besar. kita ni macam nak, kau dah keluar polis kan, dah besar awal, kenapa kau nak pakai lagi benda tu kan? Siapa yang sibuk? Okay, Azrin, Sembang Edu Podcast kita ini disponsor oleh Saito University College yang menawarkan pelbagai peringkat pendidikan daripada SKM, diploma, degree, master dan PhD. Ada juga kalau yang nak sambung higher education, fast track kita ada apel. Yes, betul. So kita ada juga master dan PhD. Betul, Yang Azrin. untuk dari segi macam nak naikkan pangkat ke kan, untuk upgrade kita punya akademik lagi kan. Betul. So, Saito University ni dia ada 4 fakulti. Fakulti Logistik, Fakulti Penguatkuasaan Undang-Undang, Fakulti Culinary, Pastry dan Hospitality dan juga Fakulti Business and Design. Yes, betul. Ya, K2 Business and Design ni adalah fakulti yang baru tau. Baru establish 2024. Kalau Awal kita student tu dia gagal SPM, boleh tak? Mestilah boleh. Sebab itulah kita ada TVET. Okey, kalau dia ada pengalaman 10 tahun, dia ada diploma, dia nak pergi master, boleh tak Nora? Pergi melalui apel. Melalui iPad. Melalui apel yang saya sebut tadi. Kena ambil exam lah. Yes, betul. Okey, kita nak balik kepada kita punya tetamu Yes. untuk episod kedua kali ni. Sambung lagi. Okey, Tuan ASP Rahmat Tembak Fitri. lagi. Awak memang lagi. tak kisah kena bantai awak memang suka. Dah biasa dah, bos dah biasa biasa. bantai Tak apa, dah. tengok Tak muka apa. memang Kita tahu memang tembak, patut kena tembak, bantai. Ini lagi dia ni kan, memang muka kena bantai je. Memang patut kena lah. Redor. Saya dah beredor. Yang penting, ini masuk. Bagus Okey, awak. Tuan. Tadi Okey. episod 1 Tuan dah cerita tentang kes-kes yang Tuan pernah terlibat dan siasat dan ada juga segelintir yang diselesaikan. Okey, tapi saya curious, macam mana Tuan ni tiba-tiba dalam kan urus jenayah komersial ni lebih banyak daripada jenayah berat, jenayah berat tu kekerasan, kan? jenayah kekerasan. Macam mana sebelum Tuan masuk ke jenayah komersial ni, sebelum tu memang dah minat dekat scam-scam ni, passion ni DRM memang ke? nak tahu pasal Okey. komersial ni lebih banyak daripada membunuh. Okey, of course benda ni semua ditentukan oleh Allah. Yes, betul. Saya pun tak tahu pasal saya masuk polis 2003 Okey. 2003 saya masuk polis, saya training setahun. And then first order saya, arahan yang pertama saya keluar tu adalah duduk di bahagian Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Pada ketika itu, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial ni kita panggil bahagian Siasatan Jenayah Perdagangan. Dia belum lagi jadi satu jabatan. Okey. Dia baru nak start ditubuhkan jabatan ini. Kes scam pun baru kes-kes yang biasa-biasa, simple je. Masa Tak tu berat. kes penipuan yang ada pun semua penipuan bersemuka. Sebab online kita tak lagi. Online belum lagi masa tu. Ingat betul. 2003 kita handphone pun masih lagi handphone sabun yang awak baling tu kan. Baling. Game pun game mula je kan. 310 kan? 310. Yang awak bangga sangat gantung kat leher tu. So kemudiannya peredaran zaman semakin lama makin canggih, handphone kita pun makin canggih. Dan nak dijadikan cerita. First saya ingat lagi Jabatan Siasatan Jenayah Komersial ni, my boss Datuk Ghazali Mak Amin, Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, dia cakap, kau ni baru tak boleh masuk Jabatan Siasatan Jenayah Komersial dulu. Sebab Jabatan Siasatan Jenayah Komersial ni dia agak complicated sikit. Ya. Okey. Dia kena guna akal banyak. Dia kena agak macam kena bijak lebih sikit lah. Macam matematik moden dengan matematik tambahan. Matematik tambahan ni Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Moden ni yang jenayah. Saya tak tahu apa, saya ikut je arahan. So Yalah. bos cakap, okey, kau duduk dulu Jabatan Siasatan Jenayah. Siasat kes samur, rompak, gaduh apa semua. Kita tak tidur malam kan. Dah lepas 2 tahun saya ingat, kemudiannya saya dikembalikan semula ke Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Order saya yang asal tadi Asal tu. tu. Okey. Yang sini ni senang cerita macam untuk proses nak warm up lah. Bagi belajar dulu kan. Bagi kita tak cukup tidur, bagi kita kena bantai kan. Memang betul Yelah, lah. kita Memang berat, kan? memang jadilah benda tu kan. Ha. So bila saya dah duduk Jabatan Siasatan Jenayah Komersial tu, kes makin lama makin
orang kata makin complicated. Oh. Dan minat saya lebih tu pasal pada saya tak banyak orang tahu. Bila tak banyak orang tahu dan kita suka ambil tahu benda ni, maka kita boleh tunjuk kat orang yang aku lagi tahu pada kita kau. pandai. Jadi kau tak boleh goreng aku. Aku je tahu benda tu kan. Jadi di kesempatan itu saya nampak di Jabatan Siasatan Jenayah Komersial ni lebih mendedahkan saya pada cabaran yang lebih complicated dan mencabar lah. Sebab kes-kes yang kita siasat melibatkan kes-kes yang high profile. Kerugian dia besar-besar, main ratus ribu, main juta. Padahal tak bersemuka. Tak bersemuka. Kalau jenayah tu samun paling banyak pun mungkin 5-6 ribu je kan dapat kan. Berapa banyak duit yang awak bawa. Kalau komersial ni dia libatkan besar-besar. And then saksi ataupun witness dia orang VVIP. Dan sometimes suspect dia pun di kalangan orang yang besar. Jadi itu satu cabaran yang saya rasa macam yang ni adalah apa yang aku nak. Saya suka challenge. Maka bila dah duduk lama terjebak sampai, dan saya ni suka ambil tahu. Bila setiap tangkapan yang saya buat, saya akan jalankan surat siasat, saya akan cuba mendalami sedalam yang boleh. Kenapa kau pilih jalan ni? Kenapa kau boleh berjaya? Semua orang aku nak tahu kan. Apa cara yang kau buat, approach kau buat. Dan dengan kes yang banyak, bila saya buat research, statistik, kelemahan-kelemahan dan loophole yang ada, bagaimana mangsa itu boleh jadi mangsa scam. Di situlah saya ambil peluang untuk, sebenarnya kau boleh tak nak kena scam. Petua dia begini. Petua dia mudah aja sebenarnya. Itulah sebabnya sekarang ini saya banyak bercakap tentang formula dan tips bagaimana nak elak kena scam. Because saya melihat hanya dengan cara anda berfikir tu sebenarnya boleh selamatkan anda. Dan of course beban kerja banyak. Saya duduk Petaling Jaya, Kajang, Sentul. Ni tempat yang saya bertugas IPK Selangor, Bukit Aman. Ni semua tempat yang hot and spicy tau. Yang betul lah. Tukang scam ke orang di scam? Tempat panas semua. Semua ada kat situ. Macam-macam kes yang pelik-pelik semua dekat tempat tu. Orang kampung ni scam sini, orang kampung ni scam. Awak kalau duduk IPD Petaling Jaya, duduk IPD Kajang, atau IPD Sentul yang saya duduk ni, saya rasa kalau let's say lah saya dalam pasukan, dia orang letak saya dekat Ulu Terengganu. Celah gigi je, minit file pun tutup mata. Dah siap belum? Dah. Saya dah tahu dah siapa. Sangat mudah. Dia kat Petaling kot. Sangat. Kawasan bandar. Masa tu Petaling Jaya dengan Subang Jaya di bawah satu pentadbiran sama tau. Sekarang dipecah dua. Bayangkan lah. So beban kerja makin banyak. Boss pressure. Aku nak siap. Aku nak tangkap. Boss nak kejayaan je. Saya duk fikir, siut lah. Benda ni sebenarnya boleh kurangkan siut. Cara dia macam mana tau. Dia orang kena scam. Benda tak masuk akal. Kalau lah rakyat Malaysia boleh fikir logik je pun. Logik je saya nak. Awak takkan kena scam. Logik je. Tu saya fikir, aku buat macam inilah. Baik aku ajar dia orang, aku educate dia orang. Tak payah dia kena scam. Betul. Kita tak payah banyak kerja. Betul. Masyarakat tak payah kecam kita, tak payah marah kita. Sebab kerja kita makin lama makin banyak. Takkan habis. Kerja lambat. Gila makin banyak. Macam orang nak cepat siap kan. Nak cepat siasat. Masalahnya yang kau terima kes masa kau on 24 jam ni, esoknya kau kata off. Tak off pun. Ada lagi kes. Kerja juga. Kita kena pergi mahkamah. Kes tu kena jalan. Kes yang kita terima ni sehari sebelum. Esoknya yang kita kadang-kadang akan follow up. Macam contoh, saya terima kes samun. Contohlah. Samun memang kita akan cari dan kita tangkap on the spot. Dia tak macam kes scam. Scam ni kita kena siasat dulu. Kalau jenayah dia nak kena laju. Jadi bila kita terima kes kena samun, besok kita dah kena nak cari orang tu siapa, tangkap dan sebagainya. Betul. Itu yang saya kata, memang tak ada rehat pun. And then masuk hari keempat kelima, kita nak kena on balik. Kes ni tak habis lagi ni. Ambil lagi. So you imagine, memang takkan habis. Takkan habis. Tu saya fikir, work smart lah. Cara work smart senang je. You educate orang, orang tak kena scam. Tak payahlah ramai-ramai pergi balai. Betul. Dan tak payah orang ramai-ramai marah kita. Ini kena tipu 100,000, 200,000. Okay, you tengok dalam kes scam, saya bagi satu senario kes scam. Contoh, situasi dia. Awak kena scam, awak pergi balai. Katalah saya berjaya selesaikan kes kawan kita ni kena scam. Saya dapat tangkap orang tu. Dapat charge di mahkamah. Dia kena penjara ni. Maknanya saya dah berjaya lah siapkan kes tu. Betul. Hati awak sakit lagi tak? Saya tanya. See? Duit dapat tak tuan? Nampak? Duit tak dapat kan? That's why. Masyarakat, rakyat Malaysia,
dia bukan peduli sangat kau nak tangkap, nak cas apa semua. Ni aku nak duit aku balik. Nak duit je balik. duit tu. Yelah. That's why because of that dia nak dapat duit balik. Why don't saya sebelum kau kena scam aku datang depan dulu. Jangan ni scam. Selamat duit dia. Nampak tak? Awareness. Ni kita pergi pada awareness. That's why saya kata awareness tu lebih penting. Dah kena scam, duit dah tak ada, awak keluar air mata darah pun tak guna. Bayangkan awak pencen, awak simpan duit punya lama sekian lama, buat podcast 80,000 kali kumpul duit. Konon-konon masa pencen awak nak enjoy duit podcast tu. Podcast. Rupa hilang duit. Dia satu hari je orang call, habis duit podcast. Nak buat balik podcast, awak muka pun dah tak boleh nak jual. Macam mana contoh masa tu? Sekarang Masa pun tu. dah tak berapa nak boleh jual duit. Saya dengar apa nama? Cikgu kena scam. Semua kena, 1 juta yang pun pandai-pandai pun kena. Nak menunjukkan kat sini, Tapi, tak apa, sambung dulu. nak menunjukkan dia gini, orang tanya saya, kenapa cikgu orang pandai kena scam? Senang je, ilmu scam ni dulu masa dia cikgu dia belajar, kita tak diajar pun ilmu ni. Betul lah. Sekarang ni baru kita nak start belajar. Itu pun kalau tengok video Rahmat. Itu Itu pun kalau mampu bayar Rahmat. itu pun Kalau tak mampu, Tengok video kena tengok Rahmat Fitri. TikTok lagi kan. percuma kan? Percuma. Yang percuma kita bagi. Kalau ada bajet, panggil Tapi kalau Kak bagus, Fat. bayar lagi bagus. Okey. Dah bagi tahu kan. Baru Tak, dia semangat. lain. Dia lain. Kalau bayar tu Dia kalau bayar dia lain sikit. Dia punya baju cantik sikit. Okey, tapi kan Tuan pernah jumpa dengan si tukang scam ni. Situ kan. Scammer lah. Si scammer ni lah kan. Diorang kenapa diorang tak boleh cari duit cara Satu, cara diorang ni betul? memang jahat. Tak ada peri kemanusiaan. Okey. Apa diorang selalu jawab apa dekat Tuan? Okey, ni jujur Ha-ha. saya bercakap dengan scammer. Kenapa kau buat macam ni? Saya tak ada pilihan lain, ini jalan yang saya boleh buat. Kau tak fikir tentang halal haram Halal. ke hukum. Dia kata, tuan, saya Okey. agama saya boleh agama mana yang saya nak. Suka hati dia. Oh, Saya diorang memang tak ada. dia orang dah tak ada apa. Tuan, okey. saya tak kisah tuan. Saya pun kalau jadi apa jadilah. Family dah buang saya. Family tak peduli saya. Saya nak kerja tak dapat. Saya nak hidup terdesak hidup. Ni jalan yang mudah. Saya pilih jalan ni. Diorang ni orang-orang yang bekas buat jenayah juga ke? Mostly yang terlibat dengan scammer ni adalah penjenayah yang lain. Dia tak sama macam yang tadi ragut samun tak. Yang scammer ni dia memerlukan sedikit akal dan juga kesabaran. Okay. Yang tadi tu yang kita cerita yang rompak, samun apa Dia semua. tak sabar. Dia tak sabar. dan Ambil je. dan dia lagi tak keluar. Dia lagi tak keluar memang betul kenapa lagi tak keluar? Bagus mic ni Dia filter siap bagus Mahal kita beli. yang- Mahal dari kita bayar. Yang itu tadi dia boleh macam fikir sikit lah. Sikit lah, tak banyak pun, sikit Ada je. bijak sikit Sikit lah. lah. Bodoh juga sebenarnya. Geram aku lah. Yang ni aku nak cakap. Ni aku bodoh juga scammer ni. Tapi dia diajar. Dia dah ada skrip yang dia akan train skrip tu. Kau kena fokus skrip ni je. Orang macam mana pun approach kau, orang pusing macam mana, kau fokus pada yang ni. That's why kadang-kadang kalau awak perasan, ada pendedahan yang dibuat oleh mangsa. Scammer tu koyak kan bila kena dengan dia kan. Itu jenis-jenis yang tak sabar tu. Memang jenis-jenis itu pun ada juga. Mental koyak lah. Saya pun bila bercakap scammer, banyak yang kategori yang tu tadi. Betul. Yang mental tak kuat. Dia sebab dia tahu kedudukan dia jauh. That's why dia macam Dia tahu kita dia tak boleh makan kita. Dah at the end kan, sama-sama kalah kan, lepaskanlah kebarang masing-masing. Tapi ni pengalaman saya juga ni, saya nak kena bagi tahu juga. Bila dah cover saya masih lagi, jangan risau, bantal ni ada. Scammer bila dia tahu yang dia cakap tu sebenarnya dengan Rahmat Fitri Abdullah, Duta Anti Scam, Ini dia call ke Tuan? dia call. Tak pernah lagi sejarah mangsa call scammer untuk makluman awak. Okey, betul lah Awak cakap tak tengok video saya, awak tak follow saya. Saya ada tengok lah masa diorang nak panggil terus tengok buat survey. Nanti. Kita test lagi. Jadi bila scammer call saya, bila dia tanya kita siapa kan. And then saya cakap lah saya siapa apa semua. Dan pernah ketika banyak kali dah apa sebenarnya scammer tu suara awak ni macam yang polis 3 paku tu lah. Saya kata yes, memang saya. Tuan, saya minta maaf tadi. Minta maaf. Betul. Sekarang awak bayar kat saya. Saya kata jangan sampai aku jumpa kau. Kalau aku jumpa kau, aku takkan bagi can kat kau. Saya memang tak ada bagi can. I don't care. Lepas tu? Pernah scammer yang kita
sebelum ni kita berjaya tangkap kan. Ha. Of course lah kita akan jalankan surat siasat tu dengan penuh lemah lembut sopan santun, dengan penuh budi bahasa. Skamer ni sampai lepas dia kena soal siasat dengan saya lah, soal siasat kan. Dia bangun, tuan, saya boleh tak saya minta izin nak salam tuan juga. Saya kau nak salam aku. Kau kan aku tak suka kau skamer macam-macam lah. Saya kalau marah bahasa-bahasa ibunda semua Boleh keluar nampak tu, bernanah boleh telinga nampak. kan. Ambil. Dia kata, tuan, saya sebenarnya follow tuan. Skamer saja. Wow. Lepas tu dia kata, tuan, saya nak salam tuan sebab saya tak sangka apa yang tuan cakap dalam video-video tuan, yang tuan kata kau scammer, kalau aku dapat kau siap, memang tuan buat betul-betul. Saya kata, kau ingat aku buat konten ke? Aku memang bagi betul-betul warning untuk kau orang. Kalau aku dapat, aku tak bagi can. Aku tak peduli belakang kau siapa. Kau ada berapa banyak lawyer pun belakang kau. Kau ada abang-abang apa pun belakang kau. Aku tak peduli. I don't care. Aku lebih peduli orang-orang tua yang kau scam. Iyalah. Kesian. Ada satu kes berbangsa Cina. Suami isteri. Umur dah 60 lebih. Daripada dia muda, ustaz umur dia belasan tahun, dia kata sampai dia tua tu, kerja dia cuma kutip barang-barang buangan, barang-barang sampah apa semua untuk dia survive. Okay. Adalah dia dapat, saya tak ingat dia dapat kumpul 20,000 ke 40,000. Yang duit dia banyak juga kan. Dia kumpul-kumpul lah sampai dia tua. Saya tak ingat 20 ke 40k, dan duit tu habis. Sampai dia pergi balai, dia nak datang ke pejabat, saya tak ada duit. Onduk bah. Sebab balai yang dia buat report tempat lain, dia kena datang pejabat saya. Tak ada duit. Kita tak percaya. Saya cakap dengan anak buah saya, kau pergi rumah dia, kau ambil gambar hantar kat aku nak tengok. Betul. Saya tengok, kesian siut. Rumah dia memang barang-barang tu banyak kan. Rumah buruk kan. Dia kata, tuan, saya dah tak ada duit. Dia cakap macam tu. Bersedih siap. Saya cakap anak buah saya, apa yang kau boleh bagi, kau bagi je kat dia. Dan tuan ini cari. Ini yang point dia saya nak cakap, yang buat saya tersentuh adalah, saya nak tanya awak rasalah anti dengan uncle ni yang kerjanya collect barang-barang ni, berbangsa Cina. Dia kumpul duit sampai banyak tu. Dia nak buat apa duit tu, awak rasa? Untuk survive lah. Untuk survive satu. Untuk yang dia nak collect tu. Nak rehat ujung masa tua-tua nanti. Dia dah tak nak cari. Okey, untuk orang Cina dia kalau dah pergi, orang kan ada kos dia. Kos tu. Kos dia cari duit pun untuk nak preparation dia nak pergi. Supaya tak susahkan nak orang mati tu. Dia nak simpan untuk nak mati. Pun nanti kan kena ban pula nak cakap kan. Silah itu pun kena. Hilang. Diorang tu jadilah mati. Tu saya kata tak berperi kemanusiaan. That's why saya amat sensitif kalau saya dengar ada scammer kau cuba-cuba nak selamatkan. Ataupun scammer yang ada lawyer yang kononnya macam nak protect. Nak protect. Memang tapi tu kerja lawyer. Memang tu kerja lawyer, saya faham. Tapi tak tahulah, mungkin sebab kita ni deep dalam hati kita. Kita berjumpa dengan mangsa. Aku tengok mangsa tu menangis depan aku. Tuan, scammer ni kan. Saya nak jawab. Dapat. Jawapan dia dapat. Tuan dapat. Dapat. Ya Allah. Takkan. Macam mana? Kan tadi saya dah cakap saya suara siasat dia. Dia lah tu yang follow tu. Tuan, tak sangka lain taklah dia. Okey, scammer dia banyak. Banyak okay. datang tangkapan dia. Kita tak boleh lempang ke? Tak boleh lempang sekali. Mana boleh lempang. Nanti kena belai-belai dia. Kebanyakan ni kat Malaysia ke kat luar negara scammer ni? Both ada. Both. Dulu semua kat Malaysia. Dah kena bantai dia lah yang pergi luar negara. Tapi orang Malaysia. Saya awak pernah dengar kan katanya rakyat Malaysia kerja sebagai scammer kat luar negara. Pernah dengar kan? Kenapa dia nak kerja luar negara kalau dia boleh duduk kat sini dengan senang? Sebab kalau dia duduk sini, kalau aku dapat dia, aku memang akan kerjakan dia. Tuan tangkap, Tuan Rahmat tangkap. That's why kata, tak boleh, kita duduk luar. Dekat luar negara. You fikir common sense. Itu common sense. Kalau awak boleh mancing ikan kat laut sini, banyak dapat ikan. Kenapa awak nak pergi luar negara? Sebab kat sini susah. Sini ada banyak, contohlah marine. Saya nak bagi perumpamaan, bagi semua orang nampak. Bila orang cakap kita ni nak protect, nak cover. Nak cover untuk apa? Kau gila ke apa? Kalau family aku kena scam, kau ingat aku tak ada rasa marah ke? Betul kita lah. manusia tau. Kita manusia. Awak tanya saya bersara awal. Inilah salah satu sebab dia. Aku dah bersara ni, lagi sedap aku bantai. Yalah. Nasib lah kalau aku dapat. Kalau masih lagi ada sini tu, kita kena menjaga gitu. Tak boleh. Biar aku kat luar. Siapa nak tahan aku, suka hati aku. Kau scam orang, kau siap. So, macam mana tindakan kita lah tuan kalau kita nak dapat scammer ni? Kalau nak tangkap Malaysia, ke atau nak selamatkan kita dia? Nak tangkap dia orang.
Cara dia. Okey, gini saya bagi tahu awak semua Kadang-kadang kan rakyat Malaysia ni dia tahu kawan dia kerja sebagai scammer. Dia tahu. Sampai tahu. Dia tahu. Budak Aku tak pernah jumpa lagi kawan aku age 20-an 30-an ni. Dia tahu kawan dia kerja scam. Tapi saya nak tanya, kenapa dia orang tak tegur mungkin dah. Report. Sebab kena belanja. Kalau kawan dia scammer, kalau awak nak bagi tahu kawan awak ni seorang, saya tanya jujur. Awak tahu kawan awak scammer, awak nak bagi tahu? Nak bagi tahu saya tak? Kalau Asal lambat fikir. Dia macam ni, dia nak depends lah kalau dia bagi kat saya sikit. Tak ada nak kalau. Bagi tahu ke tak? Tak ada nak kalau. Masih bagi tahu lah. Dia tipu orang tua. RM10,000 untuk kau. Tapi setakat ni saya tak pernah lagi kawan scammer. Yalah. That's why ini saya nak bagi tahu sebenarnya scammer ni. Di kalangan kawan-kawan dia orang tahu. Kalau yang scam lelaki? Scam lelaki macam mana tu? Itu bukan scammer, tu kencing. Dia kikis duit lelaki. Itu saya diam sebab saya tak nak masuk campur. Yelah, sebab benda tu melibatkan diri awak kan. Sebab awak tak cakap kan. Ni pun sama juga ni. Tak adalah korang. Tapi dia belanja makan saya okey saya diam je lah. Dia kena faham bila orang cakap scammer ni, orang ingat tipu je scam. Tak, saya kena bezakan. Ada tipu yang kita siasat, ada tipu yang kita tak siasat. Contoh dia. Maknanya yang kita tak siasat ni lebih kepada civil lah. Bukan kita tak siasat tapi kes tu milik kepada civil. Contoh, saya janji nak dating awak. Pukul 4. Pukul 5, pukul 6, pukul 7 tak jadi. Saya sidai awak. Perbuatan saya tipu tak? Tipu? Tapi adakah kalau saya tipu awak tu, awak pergi buat report, Rahmat janji nak dating dengan saya tapi tak jadi. Adakah polis akan siasat? Jawapan dia tak. Sebab ini bukan kes tipu yang polis siasat. Polis siasat kes tipu ni yang menyamar. Awak bukan polis, awak cakap polis. Awak bukan JNT, awak cakap awak JNT. Contohnya macam tu. Awak janji nak bagi loan tapi tak dapat bagi loan. Awak janji nak bagi giveaway tapi tak dapat. Macam kategori yang tadi tu, yang saya bagi contoh tadi, kawan kita selalu kena kan, kawan selalu cakap on the way kan. Pinjam janji nak bayar minggu depan tapi tak bayar kan. Itu saya kata itu bukan scam, itu kencing nama dia. Pernahkah ada report macam tu pergi kat ada. Ada, kita explain lah. Kes ni kita tak siasat. Kes ni awak kena pergi mahkamah. Kalau hutang, polis tak siasat. Macam contoh lah, saya buat pinjaman dengan dia, lepas tu saya tak bayar. Tapi tak ada pinjaman tu personal. Civil. Itu civil. Kalau kawan tak puas hati awak lambat bayar, kawan ni kena ambil tindakan civil atas awak di mahkamah. Dia bukan melalui polis. Dia ambil contoh macam ni lah. Awak janji dengan bank nak bayar duit kereta. Awak kan pinjam dengan bank. Bank bayarkan dulu, betul tak? Tiba-tiba awak tak bayar. Ada tak bank buat report polis? Tak kan? Tak. Dia ambil tindakan civil kan? Sama macam tu. Okey, faham. Nampak? Tu gunanya belajar. Itu yang ilmu. So, saya masuk civil je lah kan? Pokemon. Kita panas lagi ni. Kita masih ada lagi topik-topik yang panas ni Nora. Awak tak buka button code tu, cuba buka. Tu sebab awak panas. Okey, apa lagi? Apa lagi soalan padu? Kita dah hujung dah ni. Apa hujung? Untuk episod 2. Ya. Okey, seronok cerita, lupa. Salah sekejap sangat. 3. Okey, hari ni masih disponsor oleh Zaitun. Semoga Tuhan. Kalau lebih, awak jangan risau. Kalau lebih pun saya tak minta demand lebih. Kita kena cepat ni, nanti bayaran lebih. Cepat. Kita masih disponsor oleh Zaitun University College yang menawarkan program penguatkuasaan undang-undang, pengurusan keselamatan, logistik, HR, business dan juga kulinari dan juga pastry, So hospitality. ada yang mana nak belajar dalam program master dan juga PhD pun ada. Betul. Okey. Apa pun kita Next episode kita berhenti untuk episod kali ni. Tengok Azrin. Di Sembang Edu Podcast. Ya.